Jauh. Meja jauh sikit tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bertemu menunaikan salat subuh dan kemudiannya dapat mengambil sedikit masa dimanfaatkan untuk mengulang kaji ilmu-ilmu pengetahuan kita tentang agama yang kita anuti ini. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada tahun ini kita dapat menyambut Ramadan dengan sedikit kemeriahan. Walaupun tidak sama dengan Ramadan-Ramadan sebelum datangnya COVID-19, tetapi setidak-tidaknya tidaklah seperti Ramadan pada tahun lepas, di mana kita tidak dapat menunaikan salat berjamaah. Bukan sahaja salat tarawih, salat 5 waktu pun tidak boleh, kecuali beberapa orang ahli jawatan kuasa sahaja. Dan saya lagilah tuan-tuan, sebab pada masa itu saya berada di ward hospital Tengku Ampuan Rahmah, Kelang. Sebelah hospital tu ada masjid. Saya tak pasti masjid apa nama dia, tapi dengarlah bunyi, ya, bunyi tarawihnya, bunyi selawatnya, dengarlah daripada dalam wad tu. Lagilah menambah harunya, ya. Sedangkan tuan-tuan semua berjamaah bertarawih di rumah masing-masing pada masa itu. Alhamdulillah pada tahun ini kita diberi sedikit kelonggaran. Kita diberi keizinan untuk menunaikan salat sunat tarawih berjamaah, walaupun dengan SOP yang kita patuhlah SOP itu tuan-tuan, kerana ia kepentingan, ia keperluan, ia adalah ikhtiar. Bertawakal itu adalah wajib,
dan menyediakan sebab musabab untuk selamat juga adalah wajib. Maka dalam konteks pandemik COVID-19 ini, SOP yang ada adalah perkara-perkara yang diyakini menjadi sebab untuk selamat, walaupun bukanlah confirm selamat, ya. Walaupun bukan confirm selamat, tetapi ia dipercayai boleh selamat. Kalau tidak selamat pun, sekurang-kurangnya dia mengurangkan jangkitan, dapat mengurangkan jangkitan. Barangkali itulah juga sebabnya di negara kita ini jangkitan tidak seperti di negara-negara lain, sebab kita menjaga, kita mengawal. Kita menjaga dan kita mengawal. Saya teringat satu riwayat, seorang sahabat ni dia luka dalam perang. Dalam satu perang dia luka. Kemudian tak apalah, dia hidup lagi. Walaupun dia luka, dia hidup. Kemudian apabila nak menunaikan solat subuh, dia bertanya kepada sahabat-sahabat. Dia luka, dia tak boleh kena air. Kemungkinan kuman, jangkitan kuman dan sebagainya. Tambahan pula pada waktu itu musim yang sangat dingin. Jadi dia bertanya kepada para sahabat, bolehkah dia maknanya tidak mengambil wuduk, bertayamum sahaja? Lalu sahabat yang menjawab kata tak boleh, tak ada keringanan, kena ambil wuduk juga. Lalu dia pun ambil lah wuduk. Pendek ceritanya, mati dia tuan-tuan. Kerana dia ambil wuduk tu, mati dia. Dan bila berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Rasulullah kata, kenapa beri jawapan dengan jahil? Kenapa tidak bertanya dulu? Maknanya, walaupun mengambil wuduk itu rukun, syarat sah semayang, syarat sah semayang, dia bukan rukun semayang, dia syarat sah semayang. Tetapi apabila ada keadaan-keadaan tertentu, maka keringanan ada rukhsah. Itu contoh. Maka sebab itu kita hendaklah mematuhi SOP yang ada, supaya kita boleh terus berterusan. Kalau nanti timbul pula kluster surau masjid tak henti-henti, dah tak dapat semayang balik. Jadi kita jagalah, kerana ia sesuatu yang bertepatan dengan ajaran dan syariat Islam itu sendiri. Baik tuan-tuan, pada pagi ini saya nak bawa satu tajuk, iaitu berkenaan yang saya gelarkan. Saya sebutkan tajuk ini iaitu suasana percutian di syurga. Sebab sepanjang bulan Ramadan ni, saya nak mudah cerita sebab kalau subuh ni lain sikit lah kot. Kalau tazkirah tarawih tu dia pendek-pendek kan, 20 minit, 23, 25 itulah kalau terlajak pun. Kerana makbulnya doa tuan-tuan selama ni. Tuan-tuan bila ada ustaz-ustaz ceramah lebih daripada 40 minit, sejam suku, tuan-tuan berdoa, ya Allah, biarlah ustaz ni ceramah pendek-pendek je. Jadi hari-hari tuan-tuan berdoa, maka nampaknya doa tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak memakbulkan, dia mendatangkan sebab musabab. Jadi didatangkannya COVID-19 untuk memakbulkan doa tuan-tuan. Jadi oleh kerana COVID-19, ustaz pun tak boleh ceramah lama-lama dah. Makbul doa tuan-tuan. Mana tuan-tuan ni jenis doa makbul, jadi saya minta kesempatan tolong doakan kesembuhan saya, supaya boleh berdakwah macam dulu balik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya namakan, saya beri tajuk iaitu suasana percutian di syurga. Sebagaimana saya sebut tadi, sepanjang Ramadan saya oleh kerana pendek-pendek, jadi saya tak macam mana nak bawa. Kalau nak bawa tajuk nanti panjang kan. Jadi saya bawa ayat demi ayat, sambung menyambung lah. Tak apa, sebab saya ada rakaman, sebab tu saya buat rakaman. Jadi kalau yang tertinggal tu dia boleh rojok. Kalau dia nak ikut yang akan datang, dia boleh tengok lagi dalam rakaman. Maka tu dia. Jadi saya nak merojok pada surah Al-Waqi'ah, bermula daripada ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang ahli tafsir menyebut dalam menafsirkan ayat 11 ni, ulaika humul muqarrabuna 'inda Allah, mereka itulah orang-orang yang dekat, yang terdekat dengan Allah. Mereka itu siapa tuan-tuan? Ia merujuk kepada ayat 10, ayat 9, ayat 10 dan sebenarnya ayat 8. Kerana ayat 7 menyebut kuntum azwajan salasa. Di padang mahsyar nanti kamu pecah tiga kumpulan. Kumpulan pertama ashabul maimanah, kumpulan yang masuk syurga, kluster syurga, senang cakaplah. Kemudian ayat 8 sebut ashabul masyamah, ini kluster neraka, kluster yang masuk neraka. Kemudian kumpulan ketiga as-sabiqun, sebagaimana yang disebut pada ayat 10, golongan yang mendahului, golongan yang mendahului. Maka golongan inilah yang disebut oleh ayat 11, ulaika al-muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah as-sabiqun? Saya tak nak ulanglah dalam ceramah ni. Tuan-tuan boleh buka Facebook saya, Facebook kuliah e-store kuliah Ustaz Syam. E-store kuliah Ustaz Syam. Ataupun kalau tuan-tuan buka je lah Facebook Isyamuddin Abdul Aziz, tuan-tuan boleh cari saya punya page, ada kat situ, e-store kuliah Ustaz Syam. Ada rakaman-rakaman daripada ayat 1 lagi. Kalau surah Waqi'ah ni daripada ayat 1 sampai ayat 9. Kemudian yang kedua ayat 10 sahaja, menjelaskan tentang ciri-ciri as-sabiqun. Mereka golongan yang dipanggil as-sabiqun tadi. Jadi kalau tuan-tuan nak ciri-ciri dia, gambaran dia, tuan-tuan rojoklah dalam kuliah saya. Maka ayat 11 yang saya nak mulakan pada pagi ini menyebut mereka itulah golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala di mana? Ialah mereka didudukkan di dalam syurga An-Na'im. Yudkhiluhum rabbuhum fi jannatin na'im, kata ahli tafsir. Allah memasukkan mereka ke dalam syurga An-Na'im, yanta'imuna bi asnafin na'im, dan mereka itu bernikmat-nikmatan dengan berbagai-bagai jenis nikmat. Kalau kita belajar bahasa Arab, sebenarnya bila kita baca yang Arab tu lebih faham kita. Yantaimun, perkataan yantaimun tu menunjukkan bahawa bernikmat-nikmatan. Maknanya kerja orang yang masuk syurga ni, hidup dia bernikmat-nikmatan je. Kerja dia nak mengambil nikmat je, nak menikmati je apa sahaja nikmat yang ada dalam syurga. Dan disebut di sana bi asnafin na'im, dengan berbagai-bagai macam jenis nikmat. Semua jenis nikmat ada. Dan semua jenis nikmat tu nanti antaranya diceritakan dengan ayat-ayat berikutnya. Kita tengoklah ayat mana sempat pagi ni, tapi mungkinlah boleh banyak sikit pula subuh ni. Kalau tazkirah tu tak barangkali satu je, satu jenis je. Ya. Sullatum minal awwalin, mereka yang bernikmat-nikmatan di dalam syurga An-Na'im itu adalah satu kumpulan, satu jamaah daripada orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit daripada golongan yang akhir. Awwalin tu siapa? Kata ahli tafsir, awwalin tu ialah mereka yang menolong nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazina ayanu. Salah satu ciri yang tak disebut dalam ayat 10 tu, salah satu ciri as-sabiqun ialah ayanu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menolong nabi. Dia bukan saja ikut nabi, dia juga tolong nabi. Ikut saja tak cukup. Dia kena tolong juga. Tolong sama dakwahkan ajaran Islam. Bukan menganut sahaja ajaran Islam, bukan beramal sahaja dengan ajaran Islam, tetapi tolong memperjuangkan, tolong mendakwahkan, tolong mengembangkan
Kalau waktu di mana Islam diserang, tolong membela Islam dan mempertahankan Islam sebagaimana hari ini, tuan-tuan. Kita lihat bagaimana Islam sangat diserang. Cuba diberikan gambaran buruk kepada Islam. Dan antara pendekatan yang kita nampak hari ini, sejak dulu lagi, sejak beberapa tahun yang lalu, pendekatan memburukkan Islam ialah dengan memburukkan golongan agama. Memburukkan golongan agama. Yang terbaru mufti. Mufti wilayah persekutuan. Habis kena kecam. Yang kecam tu macamlah dia mufti juga. Kalau dia mufti juga tak apa. Mufti berlawan mufti. Bukan? Ini tak. Ini bukannya mufti pun. Tak reti apa pun agama. Mufti wilayah ni, tuan-tuan, pensyarah anak saya di Universiti Melaya dulu. Anak saya cerita orangnya lurus. Tak reti, nak bergurau-gurau, gelak-gelak ketawa ni tak reti, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, kenal kan. Kalau tiba time gelak kan, saya lebih kuat daripada tuan-tuan lagi. Kan? Mufti wilayah ni nak gelak pun tak reti. Orangnya lurus. Jadi kalau dia menyatakan sesuatu hukum, bukan mudah, bukan senang-senang cakap. Sementara lah pula ia diputar belitkan oleh tajuk berita yang menyiarkan berita. Sementara kita pula orang ramai ni suka baca tajuk berita je. Dia bukan nak cari artikel sebenar, kenyataan sebenar. Diserang, dimaki, dicaci mufti wilayah. Nak memburukkan golongan agama. Tengok mufti ni, apa pemikiran mufti. Balik kampung jumpa mak bapak pun haram. Situ perginya. Padahal di sana ada perbahasan ilmu. Seorang mufti dia bukan senang nak keluarkan hukum, tuan-tuan. Beberapa kaedah, beberapa prosedur, beberapa penafisan. Mula-mula cari dalil dulu daripada Al-Quran. Ayat ni boleh tak jadi dalil ke tak boleh? Kemudian hadis, pastikan dulu hadis ni sahih ke tak sahih. Kalau tak sahih, tak usah pakai. Kalau sahih, kena tengok pula dulu, kena tak nak jadi dalil ni, ke dia tak kena. Macam-macam penapisan, tuan-tuan. Kalau kita tengok pendekatan Imam Syafi'i dalam nak mengeluarkan hukum, bukan senang. Tetapi inilah dia, tuan-tuan. Mereka bukan nak menolong ulama. Bukan nak menolong ulama yang menjadi pewaris Nabi. Kita hari ni dah tak ada Nabi. Kalau zaman ada Nabi, as-sabiqun ini ialah golongan yang menolong Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Zaman dah tak ada Nabi, kita menolong penolong Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Ulama ialah pewaris Nabi-Nabi. Kita umat Islam ni sepatutnya menolong ulama. Menolong mufti. Mufti itu bukan senang dia nak dapat jawatan mufti. Tapi kita maki, kita caci bila hukum ni, tuan-tuan. Hukum ni dia emosi bukan dalil. Emosi bukan dalil, perasaan bukan dalil. Puasa mengajar kita lapar, tengah hari lapar sangat nak makan. Boleh makan tak? Tak boleh makan. Sebab puasa mengajar kita hukum bukan dengan perasaan. Walaupun perasaan kamu lapar sangat, tapi tak boleh makan, hukum dia. Hukum bukan letak pada perasaan. Perasaan kita nak balik kampung sangat. Tetapi hukum dia tidak datang daripada perasaan. Ni kita kena faham. Dan saya tak nak bahas kalau benda tu. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan. Jadi disebutkan dalam ayat 13, as-sabiqun yang jadi ulaikal muqarrabun ni, yang duduk dalam jannatun na'im ni, kebanyakannya ialah penolong-penolong Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan sebilangan kecil daripada mereka ialah penolong-penolong Nabi Muhammad SAW. Sebab tu dikata qalilum minal akhirin. Sedikit sangat daripada golongan akhir. Bukan pasal sikit, pasal penolong-penolong Nabi-Nabi Adam. Nabi Adam ni sampai Nabi-Nabi lain ni dikumpul sekali. Ramailah, besarlah jumlahnya. Penolong-penolong Nabi Muhammad ni dia kumpulkan satu pihak pula, satu kumpulan pula. Itu dia kata qalilum minal akhirin. Qalilum minal akhirin. Okey? Barulah dia cerita apa berlaku dalam syurga. Yang saya kata suasana percutian ni suasana pertama, tuan-tuan. Al-Quran surah Al-Waqi'ah
bercakap tentang tempat duduk dia, bangku dia. Ala sururim mauduna, ayat 5. Ala sururim mauduna, mereka yang masuk dalam syurga ni tadi, dan masuk syurga yang dekat dengan Allah. Ni syurga untuk golongan muqarrabun ni tuan-tuan. Syurga ni dia ada beberapa lapis. Syurga ni ada beberapa tingkat. Ada pendapat kata sampai 100 tingkat syurga ni. Maka ini syurga yang muqarrabun. Ayat ni kata ini syurga untuk golongan muqarrabun, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni sebut syurganya ialah syurga golongan muqarrabun, ialah Jannatun Na'im. Diberi gambaran bagaimana keadaan mereka dalam Jannatun Na'im tu tuan-tuan. Ala sururim mauduna, mereka itu duduk ala. Ahli tafsir kata, bila saya kata ahli tafsir itu dia bukan ayat Quran, dia berkata ahli tafsir dalam bahasa Arab juga. Ahli tafsir kata ala sururim, mereka itu duduk di atas katil. Duduk di atas katil. Sururin tu katil. Mansujatun, kalau tilam tu dia firash, lebih pada perkataan firash, jadi katil. Ala sururin, mereka itu duduk di atas katil. Mansujatun, yang ditenun atau ditempa bizahab, dengan emas. Tempat duduk dia tu ditempa dengan emas. Pasal apa ditempa dengan emas tuan-tuan? Sebab nak gambarkan penghormatan. Dia sebenarnya bangku tempat duduk ni tuan-tuan, dia merujuk, dia ada prestige, kan? Tuan-tuan perasan tak? Kan? Surau tuan-tuan ni mana bangku untuk ustaz? Mana contoh ada bangku tu ustaz, macam mana bentuk bangku dia yang roda tu kan? Yang ada roda tu kan, besar sikit lah kan? Besar sikit. Ke bangku plastik tu macam warung tepi jalan, tak kan? Saya perhati mana surau masjid, bangku ustaz ni dia tak bagi bangku plastik surau tu, warung kopi tepi jalan tu dia tak bagi. Paling rendah kursi restoran mahal. Kalau tidak apa, kursi restoran mahal yang besi tu, yang penyandar dia baldu warna biru selalu. Kan, penyandar warna biru, tempat duduk pun biru juga. Setidak-tidaknya. Tapi selalunya kursi yang ada roda. Kemudian dia punya tiang tu dia ada ada spring. Kalau duduk pungkok tak sakit, kata orang Kedah. Dia jaga pungkok kita kan, pungkok ustaz tu. Kemudian dia punya tempat duduk lengkuk dia tu menjaga tulang belakang. Dia jaga tulang belakang. Ortopedik. Dia ada konsep ortopedik. Dia jaga tulang belakang. Mahal kursi tu. Kita tak beri ustaz kursi plastik warung tepi jalan. Kalau tuan-tuan pergi restoran pun macam tu. Warung tepi jalan, kursi plastik je, warna merah, biru, kuning tu kan. Kalau pergi restoran mahal sikit, dia kursi dia lain sikit. Kalau lagi mahal restoran tu, lagi mahal kursi dia, lagi mahal. Pinggan pun macam tu juga. Tapi bab pinggan nanti dia ada ayat dia. Ni bab kursi, tinggalkan cerita pinggan dulu. Kita bincang bab kursi ni. Ala sururin mansujatun bizahab, kursi tempat mereka duduk tu dianyam dengan emas. Al-mansujatu bizahab nasjan muhakkaman. Kursi tempat duduk itu ditenun, dianyam dengan anyaman yang sempurna, yang kukuh ataupun yang mahir. Kan kalau kita pergi restoran mahal-mahal, hotel umpamanya, kan, ada tak tuan-tuan jumpa bangku dekat lobi hotel tu plastik merah macam kat warung murah tu? Ada tak? Tak ada kan? Kalau hostel murah-murah mungkin lah. Hostel yang semalam RM60, RM50 mungkin. Tapi cuba pergi hotel yang paling kurang satu malam 100 lebih, 150, 200, 300, 1000 satu malam. Tak ada. Tak ada. Lobi, bangku lobi dia mesti selesa. Duduk tu selesa. Duduk tu tak nak bangun dah tuan-tuan. Tak nak bangun dah duduk tu. Maknanya kenapa kursi sebegitu rupa? Sebab dia menghormati. Nanti dia sebut lagi, saya cerita dulu. Bila time baca tafsiran tu kan saya tunjukkan. Sebab dia ada dua tujuan sebenarnya. Dia sediakan kursi dan bangku yang hebat di syurga ni, ada dua tujuan. Nanti sampai masa kita kemudian tu ayat bersambung. Muttaqiina 'alaiha. Tadi dia kata ala sururim mauduna. Penghuni syurga Jannatun Na'im ini, iaitu al-muqarrabuna min 'indillah ni tadi, iaitu golongan as-sabiqun ni tadi.
Tuan-tuan eloklah rujuk ceramah saya, tengok siapa as-sabiqun as-sabiqun. Supaya kita cari ciri-ciri itu pada diri kita. Kok kita dapatlah duduk syurga yang digambarkan ni. Muttaqiina 'alaiha. Mereka itu muttaqiin. Muttaqiin tu maknanya bersandar. Mereka bersandar dekat kursi itu. Bersandar. Ini disebut lirahatil jalisi 'alaiha. Ini dia. Kenapa kursi itu begitu rupa, tuan-tuan? Kenapa dianyam dengan emas? Kenapa anyaman dia nasjan muhakkaman? Kenapa anyaman dia anyaman yang mahir? Kalau kursi-kursi di hotel, tuan-tuan kan, tentu pembuatan dia bukan calang-calang. Syarikat yang banner perabot tu bukan calang-calang syarikat. Kan? Bukan ambil mana orang penjuru perabot tepi jalan dalam kampung, tak. Dia mesti IKEA apa IKEA kampung kan. Dia perabot dia tu mesti istimewa. Kenapa begitu hebat bangkunya, tuan-tuan? Ada dua sebab disebut dalam tafsir. Dua sebab. Yang pertama, lirahatil jalis 'alaiha. Supaya orang yang duduk penghuni syurga ni tadi, al-muqarrabun ni tadi, as-sabiqun ni tadi, yang duduk atas kursi itu tadi, dia duduk tu rehat sungguh. Duduk rasa rehat. Lirahatil jalis, duduk yang rehat. Duduk tu rehat rasa, tuan-tuan. Macam saya mula-mula saya boleh bangun pergi ceramah. Saya setahun, tuan-tuan, terlantar. Setahun terlantar kat rumah. Berbulan-bulan, hampir sebulan dekat hospital ward. Hampir setahun dekat rumah. Tak boleh keluar, kaki patah. Baru menjalani pembedahan. Masa tu bila date untuk pergi jumpa doktor, kan ada tarik-tarikan jumpa doktor tu. Saya seronok nak jumpa doktor. Kan tuan-tuan kalau nak jumpa doktor kan tak seronok lah, besok nak jumpa doktor kan. Saya seronok. Pasal apa seronok? Pasal boleh keluar rumah. Pasal apa boleh keluar rumah? Upah ambulans. Saya masa tu tak boleh keluar dengan kereta. Tak boleh, masa tu tak boleh lagi. Naik ambulans lah, bawa stretcher. Angkat. Macam ada cara lah angkat saya masuk atas stretcher, naik atas ambulans. Seronok tu berjalan. Seronok. Pasal dah walaupun dalam ambulans, tapi tak nampak apalah dah baring. Nampak pucuk pokok, nampak tiang lampu kan. Tak nampak apa-apa, belum nampak apa-apa lagi. Hari pertama saya naik kereta, tuan-tuan, baru seronok nampak kiri kanan. Masa rindu dengan jalan-jalan tu. Mula-mula tu saya tak larat lagi naik arus ni tinggi. Saya naik kereta Myvi anak saya. Masa tu tak pergi ceramah jauh-jauh. Sebab apa? Dekat pun sakit pungkok. Myvi lama, kursi pun dah lama. Tu yang pungkok sakit, kata orang Kedah tu. Dekat pun Allah. Kejap dah berdiri bongkok, kejap dah sadar, kejap berdiri. Dia tak boleh lama. Tak tahan lama. Saya pergi masa tu Ampang, paling jauh dapat pergi Ampang. Wah Allah, nak menyampai ke Ampang tu, tuan-tuan, nak balik menyampai ke rumah tu, Allah Tuhan punya kerja. Bila saya boleh berdiri sikit, dapat naik arus ni, rasa lega sikit. Wah, kursi tu dia lain sikit kan. Dia dah baru, kereta baru, kursi baru, dia empuk sikit. Sedap. Kuranglah lenguhnya, tapi lenguh juga. Jauh-jauh pergi Bangi hari tu lenguh juga sampai masa. Kenapa kursi di syurga tu di banner dibuat begitu rupa? Lirahatil jalis, supaya duduknya duduk yang rehat. Dia duduk tu dia rasa rehat dah. Satu lagi tujuan Tuhan sediakan kursi yang begitu rupa, walitakrimahu. Pertama, untuk bagi orang yang duduk tu duduk rehat, serehat-rehatnya. Dan juga untuk orang yang duduk tu dimuliakan dengan kursi tu. Pertama, dia duduk rehat. Yang kedua, dia mulia. Dia duduk tu dia mulia. Kan singgah sana raja kan, yang di Pertuan Agong. Sama tak kursi dia dengan kursi orang lain? Kan tak sama. Tak sama. Kursi yang di Pertuan Agong tu bukan boleh angkat seorang dua. Besar kursi dia. Boleh baring atas kursi tu. Kalau di mahkamah,
Kursi hakim sama tak dengan kursi tertuduh? Tak sama. Tak sama. Kursi hakim tu bila duduk tu nampak hakim dia. Kan? Bila hakim tu duduk tu rasa dia hakim. Terasa kemuliaan dia, terasa kehebatan dia. Begitulah kursi di syurga besok, tuan-tuan. Begitulah kursi di syurga besok. Bukan sahaja dia menjanjikan bila kita duduk tu kita rasa rehat, tapi kita juga akan rasa mulia bila duduk kat situ. Rasa mulia. Julusun tamakan. Kata ahli tafsir, kata Imam As-Sa'di, julusun, agaknya dah terlalu lama baring, tuan-tuan. Power mata cermin pun dah tak kena dah. Tak boleh kena dah, tak apa bernampak dah Julusun tamakan. Tapi saya bersyukur, tuan-tuan, saya seronok sangat dapat datang surau ni. Bukan seronok pasal apa, bukan setakat dah lama tak datang. Memang dah lama tak datang kan, setahun tak datang dah sebab pandemik dan juga sebab saya uzur. Tapi saya suka sangat datang ni, dapat datang ni, sebab saya sangka saya dah tak dapat datang langsung dah. Setahun yang lalu, ketika di meja pembedahan, saya rasa 95% begitulah lebih kurang, saya dah tak ada dah atas dunia. Itulah hidup akhir. Malam tu anak-anak dah mula minta maaf dah kat saya. Saya pula pun dah mula minta maaf dah dengan anak-anak, dengan isteri. Bukan isteri-isteri lah, isteri je, dengan isteri, dengan minta maaf. Dan bila berada di atas meja bedah tu, tuan-tuan, saya rasa 99% selalu cerita kat mana-mana. Saya kata dalam hati saya dah pesan kat doktor tu, doktor bila nak letak bius tu beritahu. Saya nak mengucap syahadah dulu. Beritahu, jangan main terus letak je. Beritahu saya ucap baru doktor letak. Ya pakcik, kata dia. Masa tu masa saya nak bedah tu, alat oksigen saya rosak pula. Jadi 15 minit pula dia orang membetulkan alat tu. Saya kata, ni ke cara kau nak lamakan aku sikit atas dunia ni. Saya kata, saya ngadu kat Tuhan. Saya kata, Tuhan, kalau betul lah kau nak ambil aku dah, kalau betul lah ini tak akhir aku pasrah, ambil lah. Tapi kalau tidak mengundang murka engkau, kalau tidak menyebabkan engkau murka dan bukan satu kesalahan dan dosa bagi aku nak minta tempoh. Aku nak tempoh lagi, Tuhan. Berikanlah aku sedikit masa lagi. Aku bukan tidak rindu untuk kembali ke pangkuanmu, tapi aku takut. Bekalan aku yang ada sebelum ni, aku takut. Cukupkah? Baik tu aku nak merayu, Tuhan, beri aku sedikit masa. Beri aku semusim 2 lagi untuk beribadah, menyambung ibadah aku, menyambung taubat aku, menyambung tahanus aku kepadamu, menyambung kerja-kerja dakwahku. Semusim 2 lagi, Tuhan. Jadilah. Lepas tu kau nak ambil aku, ambillah, tak apa. Nampaknya tak tahulah kok kerana doa saya ke kerana memang umur masih panjang, hidup lagi lepas tu, tuan-tuan. Hidup sampai hari ni. Tu saya datang pagi ni seronok sungguh. Bukan seronok kerana dah setahun tak datang. Seronok kerana dapat datang rupanya. Dapat datang balik rupanya, tuan-tuan. Tuhan panjangkan umur saya. Ini dia. Okey, kita balik pada cerita kursi tadi. Julusun tamakan. Duduk, dia penghuni syurga tu tadi, dia duduk. Golongan muqarrabun ni tadi, dia dapat kursi dalam syurga. Julusun tamakan. Yang duduknya duduk yang bersantai. Dia duduk tu dia rasa santai. Wa tama'nina. Tuan-tuan tahu kan makna tama'nina? Dia duduk tu dia rasa tenang. Wa rahah. Dan dia duduk tu dia rasa rehat. Wa istiqrar. Dan dia duduk tu dia tetap dah. Dia tak bergerak. Kita kalau kursi tu tak selesa, bergerak tak? Bergerak kan? Kalau kursi tak selesa, kita bergerak. Kadang-kadang kita sandar, lengor ke depan pula, lengor sandar balik. Kadang-kadang lengor pergi mengiring ke kanan, lengor ke kanan mengiring ke kiri. Tu bergerak tu sebab tak selesa. Tu yang bergerak tu. Tapi kalau dapat kursi sedap, ni ada kursi tu ada, dunia tak tahu. Tapi di syurga nanti ada jenis kursi tu, tuan-tuan. Bila kita duduk atas kursi tu, dah tak bergerak lah. Selesa sungguh. Selesa sungguh. Istiqrar. Kita duduk diam atas apa nama ni? Atas kursi itu, tuan-tuan. Saya teringat kisah mak saya meninggal dulu.
20 tahun lalu saya jatuh motor, kaki patah. Tengah kaki patah tu tak boleh berjalan, tak boleh bergerak. Dapat berita mak saya di Ipoh, Perak, meninggal dunia. Saya macam mana? Saya kata kat adik saya, tak apalah, Aku tak dapat balik ni. Aku doa dari jauh je lah. Aku nak bergerak pun tak dapat, nak bangun pun tak dapat. Tak apalah Yop, aku faham, kata adik saya. Tapi mertua saya dia kesian. Dia sewanya Pajero. Dia sewa Pajero. Di belakang Pajero tu dibentang tilam. 6 orang angkat saya, tak boleh kurang. Masa tu badan saya besar lagi tu. Sekarang ni dah kecil sikit kot kan. Dulu lagi kecil, masa dekat hospital tu lagi kecil tuan-tuan. Macam rangka terus. Ni dah keluar, dah sedap makan balik, dia jadi macam ni balik lah. Tapi tak lah macam dulu kan, dia ada kecil sikit lah kan. 6 orang, tak boleh kurang. 6 orang angkat saya, letak kat belakang Pajero. Pasal apa bantal tu? Pasal kaki tak boleh bengkok. Lurus lah. Lurus kaki kiri tak apa, kaki kanan ni lurus je. Balik kampung sampai Ipoh, 6 orang angkat tak boleh kurang, letak saya sebelah mak saya. Letak sebelah jenazah mak. Daripada malamnya sampai mandinya, sampai kapan, depan mata saya tuan-tuan. Sehinggalah jenazah mak saya dibawa ke kubur, barulah hilang daripada pandangan mata saya. Dah selesai sehari 2-3 hari dah dikebumikan, saya pun baliklah Kuala Lumpur, ayah pun baliklah Kuala Lumpur. Balik tak ada Pajero lah. Balik naik Nissan Vernick. Bentang tilam kat belakang Nissan Vernick. Saya pun duduk. Baru tahu beza Pajero dan Nissan Vernick. Baru tahu. Sepanjang naik Pajero ke Ipoh tu tak rasa apa tuan-tuan. Tak ada rasa. Walaupun kaki patah, tak rasa apa. Tapi bila naik Nissan Vernick tuan-tuan, ya Allah, tak sabar nak sampai rumah. Bila lah nak sampai rumah ni, terentak sikit, terentak sikit, Pajero tu macam tak rasa terentak pun. Tak rasa pun terentak. Itu beza dia tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada ustaz-ustaz dia mampu, dia ada duit, dia beli Alphard, biarlah dia. Dia ceramah jauh-jauh kan, utara selatan. Biarlah dia naik kereta selesa kan. Biar dia turun tu, dia tak sakit pinggang, tak lenguh situ, tak lenguh sini. Ini tak, turun kereta pusing, kerak, bergatuh bunyi. Pasal apa yang dia naik tu? Toyota KE ataupun Datsun 120Y. Y, ustaz hanya layak naik tu je ke? Itu dia. Kita baliklah pada cerita bangku. Nampaknya cerita bangku je kot pagi ni. Cerita bangku syurga je tuan-tuan. Pagi ni tak apa tuan-tuan nak ikut cerita minumannya, dia ada cerita bidadari tuan-tuan. Jangan buat main. Cerita bidadari tu paling syok. Paling syok tu. Ini cerita bangku ni. Baik. Raha, julusun tamakan. Dia duduk tu dalam keadaan Dia duduk tu dalam keadaan tenang, santai, tama'ninah tenang, rohah rehat, istiqrar, tak gerak. Ya, pasal dah rehat semua dah. Tak gerak dia. Muttaji'in. Ni dia. Muttaji'in ni tuan-tuan, muttaji'in 'alaiha ittija'ul ladzi imtala qalb. Dia duduk atas bangku tu tuan-tuan. Perkataan muttaji'in yang menarik perhatian. Tapi muttaji'in ni ambil daripada ahli tafsir lah. Cuma ada ayat Quran lain menggunakan perkataan ittija' ni. Ada. Apa maksud dia tuan-tuan? Muttaji'in ni ahli tafsir kata, dia duduk pun tidak, dia baring pun tidak. Bangku tu special. Dia duduk pun tidak, dia baring pun tidak. Kita kalau bangku duduk kan. Kalau katil baring kan. Ni tak. Dia duduk tidak, baring pun tidak. Kalau duduk, belakang sakit, lenguh. Kalau baring, belakang sedap, tapi nampak atas. Macam saya pergi hospital tu lah, naik ambulans kan, nampak atas. Kat seronok. So, walaupun jauh perjalanan, nampak shilling, nampak lampu. Bila saya keluar daripada ward tu, kadang-kadang bawa pergi tempat lain nak periksa itu ini kan. Jauh jalan, tapi tengok lampu je shilling gelung kan. Apa tak nampak. Jeling-jeling kiri kanan boleh lah, pening kepala sikit tengok kan. Jadi kalau kita baring, tak nampak apa. Kalau kita duduk, lenguh belakang. Tuhan sediakan di syurga bangku yang kita baring pun tidak, duduk pun tidak. Kita nak kata baring, tak baring, tapi belakang kita selesa. Nak kata baring sungguh, tak nampak apa-apa, tak juga. Kita bersandar, kita nampak pemandangan. Ini dikata muttaji'ina 'alaiha
ittija'al ladhi imtala'a qalbuh. Maknanya duduk yang bersandar, baring pun tidak, duduk pun tidak. Imtala'a qalbuhu birraha. Bila dia duduk tu atas bangku tu tuan-tuan, bila dia duduk atas bangku tu, imtala'a birraha, penuh dalam diri dia kerehatan. Di baring-baring tu Allah rasa rehat dah. Sabarlah insya-Allah. Berusahalah. Kita akan dapat bangku ni besok. Tapi kena berusaha, kena berikhtiar. Tapi kalau tuan-tuan nak sikit je gambaran macam kursi ni, macam je, bukan tepat sangat pun, macam je dekat hotel lah. Kalau pergi tuan-tuan pergi hotel, bahagian kolam dia tu, selalunya keliling kolam dia ada katil macam tu. Dia bukan baring, dia bukan duduk. Kan? Dia macam naik sikit belakang lah kan. Tu. Dia bukan baring, dia bukan duduk. Maknanya kalau baring tu sembang dengan orang sebelah selesa lah. Tapi kalau baring betul-betul tak selesa bersembang kan. Ni dia duduk sikit, separuh duduk. Dia boleh bersembang dengan orang sebelah. Kadang-kadang sambil minum air lagi, ada air pula di tangan. Sambil minum air dia sembang. Tapi itu hotel punya tak sama dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tuan-tuan. Ya? Apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ayat 16 Mutaqabilin ni ayat 16. Cukuplah tu, Cukuplah tu untuk pagi ni. Kita pun bukan boleh lama-lama sangat kan. SOP ni tak boleh lama-lama. Kalau selalunya tak apa lama-lama kuliah subuh bulan puasa tak apa lama-lama, sebab kan boleh pergi sarapan pun lepas ni. Bukan boleh mengopi ke mencanai, meroti canai kan, tak boleh. Tapi oleh kerana SOP ni tak bolehlah kan, kita tak boleh lama-lama. Cukuplah tu, itu pun kira bertuah dah tu. Kalau zikirah tarawih lagilah 20 minit kan, pada telajak pun 23-25 minit sahaja ya. Tapi alhamdulillah kita masih boleh bertarawih, kita masih boleh memakmurkan masjid dan surau. Jadi tuan-tuan ikutlah SOP elok-elok ya. Saya hormatlah kalau ada ustaz-ustaz lain berpandangan lain, tapi saya bersama dengan pandangan SOP itu penting, perlu ya, sebab itu adalah ikhtiar kita. Macam riwayat yang saya tunjuk tadi. Maknanya sebenarnya ada SOP. Kau luka tak boleh kena air, SOP-nya kau boleh tak wudu. Itu SOP-nya. Kau boleh untuk tidak berwudu. Tapi sahabat yang jawab tu, dia jawab kut jahil dia. Dia kata kena mandi juga. Mati kawan tu tuan-tuan. Marah Rasulullah SAW. Jadi kita jangan mandai-mandai. Tengok apa yang berlaku di India. Apa tengok? Kalau dah jadi macam tu tuan-tuan, SOP pun tak guna dah tuan-tuan. Jangan sampai. Sekarang ni orang di hospital, saya ada sepupu kerja di hospital di Kelantan. Ada sepupu kerja di hospital. Dan ramai berita daripada mereka, ICU dah penuh dah sekarang. ICU untuk COVID penuh dah. Dah pening kepala dah nak cari ICU. Dan jangan sampai besok pihak hospital pilih siapa yang nak diselamatkan, siapa nak dibiarkan mati. Orang ni kena pergi ICU ni, tapi ICU tak cukup, pilih. Jangan sampai tahap pilih tuan-tuan. Jangan sampai tahap pilih. Jadi kita kena ingat, kalau orang kata Allah bukan ramai mati, kena ingat, mungkin sebab-musababnya tak ramai mati itu kerana kita jaga. Kerajaan kita ambil berat, jaga elok-elok. Tu yang tak ramai mati tu. Kalau buat macam India, berjuta mati. Tepi jalan je bakar mayat ni apa semua tuan-tuan. Kan? Jadi maknanya jangan degil lah. Kita ikut ya. Konspirasi ke apa itu teori. Kita diajar hukum yang zahir. Tuan-tuan, berdiri ni rukun solat tak? Orang yang boleh berdiri kalau dia solat duduk sah tak? Tak sah kan kalau dia boleh duduk. Tapi kalau dia mudarat, dia boleh duduk tak? Dia boleh duduk. Macam saya boleh duduk. Dan Nabi kata, duduk saya tu adalah berdirinya saya. Duduk saya tu berdirinya saya. Pahala dia pahala berdiri. Saya tu dihukum berdiri juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab saya tak mampu duduk. Saya tak mampu berdiri. Begitu juga kita. Kita ada sebab untuk tak rapatkan saf. Betul? Ada sebab. Betul lah sunnahnya rapatkan saf. Tapi ada sebab dah? Ada sebab. Babi itu haram tak? Haram.
Tapi kalau dah nak mati boleh makan babi dah? Boleh. Kita terlantar kaki kudung, nak cari makanan dah tak mampu. Nak capai pucuk-pucuk pokok jauh. Hari semalam adalah kancil lalu tapi tak sempat sambar. Adalah petang tadi lembu lalu. Lembu kita pegang kaki dia tarik dia belah. Tak larat kita. Tiba-tiba babi datang nyerah diri. Elok dia datang goyang-goyang, bam, terbaring depan kita. Babi. Kita dah tak makan mati ni tak? Boleh makan tak? Boleh. Ambil daging babi tu makan. Tapi janganlah mentang-mentang boleh makan kita sampai sendawa. Sampai 100 kali sendawanya. Itu tak betul lah kan? Makan untuk sekadar kenyang je lah. Jadi betul lah solat apa-apa tu sunnah. Tapi kita ada sebab kan? Semayang perang. Ada belajar semayang perang? Lain. Saf semasa perang lain. Macam-macam bentuk susunan saf semasa solat dalam perang. Ada. Kita ni kira perang lah juga. Susara mudarat, nyawa terancam. Perang tu musuh yang nampak. Ni sekarang ni musuh kita nampak ke tak? Tak nampak. Jadi kalau itu diyakini oleh pakar-pakar, oleh ahlinya, oleh ahli sains, oleh doktor-doktor, ya, maka kita ikutlah. Kita ikut, insya-Allah. Ya, jadi kita moga-moga kita semua selamat. Gunakanlah peluang di bulan Ramadan ini untuk berdoa supaya kita dijauhkan daripada COVID-19. Mungkin doa tahun lepas menyebabkan kita dapat semayang tahun ni. Ya, maka tahun ni doa lagi tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga selepas ni kita bebas daripada COVID-19. Ya, kita akan dapat hidup semula seperti biasa. Ya, jadi untuk pagi ni saya berhenti setakat tu. Insya-Allah kita jumpa semula selepas raya nanti. Ya, moga-moga keadaan seperti biasa. Ya, untuk kita menyambung kuliah-kuliah kita, insya-Allah. Selagi saya boleh berjalan, saya boleh bergerak, saya boleh sampai, saya sampai tuan-tuan. Kalau saya dah mati dah, taklah. Mana kalau saya dah tak boleh ceramah tu, maknanya tak lama lagi saya mati lah tu. Cam ya tuan-tuan. Kalau saya dah tak boleh pergi ceramah, tak lama lagi saya mati lah lepas tu. Matilah maknanya tu, nak mati dah tu. Selagi saya boleh ceramah, saya pergi tuan-tuan, insya-Allah. Ya, walaupun dengan dibantu oleh anak saya. Sekarang ni anak saya lah bantu. Kalau tidak tak sampai. Jadi untuk pagi ni kita sudahi dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr.